Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas agama dan sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita berkumpul dan berkuliah dalam siri kuliah muslimat. Walaupun ada muslimin jugalah, tapi ini semua muslimin yang hebat, mengiringi isteri-isteri ke kuliah. Tu dahsyat, hebatnya. Jadi alhamdulillah, walaupun kita ni baca untuk muslimah, tetapi agama yang kita sedang jaga ini adalah agama yang Allah turunkan buat sekalian hamba-Nya, tak kiralah lelaki ataupun perempuan, muslimin ataupun muslimah, maka kita akan kembali kepada usul yang sama. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir dapat menimba sebanyak mungkin faedah dan kebaikan untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Hari ini tajuk kita itulah berkenaan dengan taubat. Berkenaan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu lepas kita bincang tentang wara', minggu ni kita bincang tentang sifat taubat. Walaupun sering kita dengar, walaupun sering kita ulang, tetapi dia tidak menjadi satu benda yang menjemu dan membosankan, sebab keperluan kita kepada taubat ini bukan sekadar bersifat senantiasa, malah dia lebih bersifat kerapnya itu bukan sekadar harian, tetapi kalau Nabi istighfarnya 100 kali sehari. Maknanya apa? Sangat-sangat perlu diperingatkan dan ditekankan agar kita ni banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah. Pertama sekali, nama taubat ini maknanya kembali. Taba yatubu ay raja'ah. Taubat ni maksud dia kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau kita kata kembali ke rahmatullah, itu mati nama dia. Taubat ni kembali kepada Allah, maknanya kita kembali kepada apa yang diredai oleh Allah. Kita meninggalkan perkara yang dimurkai Allah dan kembali kepada apa yang diredai oleh Allah. Itu nama dia taubat. Taubat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata sebab apa kita kena bertaubat, okay? Sebab apa kita kena bertaubat kepada Allah? Yang pertama, kerana kita nak Allah sayang kat kita. Supaya mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab Allah suka kepada orang yang senantiasa bertaubat. Orang yang kembali kepada Allah ni Allah sayang.
berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang senantiasa bertaubat. Ini kalau kita ngaji bahasa Arab kan, At-Tawwab. At-Tawwab ni merujuk kepada sifat yang berulang-ulang. Dalam bahasa Arab, orang yang bertaubat nama dia At-Taibu. Orang yang bertaubat nama dia At-Taibu. Tetapi orang yang tawwab maksudnya orang yang senantiasa bertaubat. Jadi Allah suka orang yang senantiasa bertaubat. Kenapa Allah sebut senantiasa? Sebab sifat manusia memang macam tu. Kita je kata aku lepas ni tak nak buat dah. Apa? Lepas tu tanpa kita sengaja ataupun kita tak sengaja ataupun tanpa sedar, tiba-tiba kita kembali kepada perkara yang sama. Jadi kita istighfar dan bertaubat. Sifat bertaubat ni senantiasa. Allah suka kepada orang senantiasa bertaubat dan Allah suka kepada orang yang senantiasa menyucikan diri. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kita tak nak jadi zalim. Kerana orang yang tidak bertaubat adalah orang yang menzalimi dirinya. Dia buat salah, dia tak nak minta maaf. Dengan manusia pun tak minta maaf. Dengan Allah pun tak minta maaf. Jadi apa yang kesudahan? Dia akan menzalimi dirinya sendiri. Siapa yang kata? Allah. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, surah yang ke-49. Allah Ta'ala sebut di hujung ayat tu, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Di awalnya ayat Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kumpulan mencemuh, merendah-rendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Janganlah lelaki perempuan pun mencemuh perempuan yang lain, takut-takut yang dicemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh. Dan janganlah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain, dan jangan kamu memanggil-manggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk.
Lalu Allah Ta'ala kata, amat buruklah sebutan nama fasik sesudah dia beriman, dan ingatlah siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kita kalau tak taubat, dia orang yang zalim, menzalimi dirinya sendiri. Malah sebaliknya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang tidak beristighfar, Allah marah kepadanya. Siapa yang tidak beristighfar, Allah murka kepadanya. Wa man lam apa lafaz lupa dah. Siapa yang tidak beristighfar atau tidak bertaubat, Allah murka kepadanya. Jadi kita nak keluar daripada kumpulan orang yang zalim itu. Sebab yang ketiga, sebab nak menghapuskan dosa. Okey, sebab nak hapuskan dosa. Memang kita tahu kita banyak dosa, kita nak menghapuskan dosa. Dengan apa cara? Dengan bertaubat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, siapa yang bertaubat dari dosa, seakan-akan tiada dosa. Itu hadis Nabi. Yang keempat, sebab kita bertaubat adalah sebab mentaati perintah Allah. Jadi berbalik kepada hubung kait antara poin nombor 3, menghapuskan dosa, poin nombor 4, mentaati Allah, dan kembali kepada poin nombor 1, Allah sayang. Kita nak suruh faham, ada orang bertaubat kerana dosa. Ada juga orang yang bertaubat bukan kerana dosa, kerana dia nak Allah sayang kat dia. Kita juga boleh faham dalam angle sudut yang lain, taubat ni bukan hanya untuk orang berdosa, dia juga boleh jadi untuk ahli ibadat yang tak banyak dosa. Contoh dia, kita jumpa orang tu, dia sembahyang 5 waktu berjamaah dah di masjid, saf yang pertama, Isnin Khamis puasa, sedekah lagi banyak, tak rajin buat salah dengan orang. Tiba-tiba kita pergi kata, bertaubatlah kepada Allah. Kalau orang yang tak faham, dia akan kata, apa dosa saya? Taubat tak semestinya kerana dosa. Taubat ni kembali kepada Allah. Walau tak ada dosa pun boleh tak kita bertaubat? Jawapan dia boleh. Taubat ni ibadah, bukan sekadar untuk pendosa, tapi dia juga ibadah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa dosa Nabi? Tak ada. Nabi maksum. Tapi Nabi taubat tak? Nabi taubat. Jadi kita nak suruh faham bahawa taubat ni bukan untuk ahli maksiat sahaja. Taubat ni bukan sekadar untuk pendosa sahaja. Taubat adalah untuk ahli ibadah juga. Sehingga jangan kita rasa, tak apalah, aku dah taubat banyak kali dah, dah tak ada dah dosa, nak istighfar apa lagi? Hak tu sombong nama dia. Dah berasa tak ada dosa tu nama dia sombong. Kita ni kalau dah banyak istighfar pun istighfar lagi. Dah banyak dah istighfar lagi. Jangan pernah puas dengan istighfar. Satu, kita ni bukan kategori ahli ibadat pun. Banyak maksiat, ibadat pun kurang. Bila kita istighfar, belum tentu Allah terima. Kita pun tak tahu sama ada dosa yang dahulu tu sudah pun diampunkan oleh Allah ataupun belum. Jadi lagilah patut kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah.
Jadi kalau saja-saja duduk tu istighfar lah. Istighfar tu lafaz kita taubat. Ampunkanlah aku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah maksudnya aku minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah. Kita kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam bahasa Melayu kita pun duduk saja-saja, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Kadang-kadang hati kita ni dia lebih terasa dengan bahasa kita, kita sebut bahasa kita. Kalau dia boleh faham bahasa Arab, dia istighfar lah bahasa Arab, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau dia lebih dekat hati dia ni dengan bahasa Melayu, boleh saja dia duk bangun-bangun, ya Allah banyaknya dosaku, ampunkanlah aku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Dia boleh kata macam tu. Atau dia pun tak kata, dia tak rasa dosa dia banyak, ataupun memang dia bukan buat dalam kesalahan. Kadang-kadang kita ni istighfar mengiringi maksiat. Bila buat maksiat, astagfirullah, kita pun terkejut. Apa yang aku dah buat ni? Kita pun istighfar terus. Bila tersalah cakap, astagfirullah, tutup mulut. Bila tersalah pandang, astagfirullah, tutup mata. Sebab tu orang paling, kalau orang perempuan dia istighfar banyak tutup mulut, astagfirullah, tutup mulut. Tapi kalau orang lelaki banyak tutup mata, astagfirullah, tutup mata. Pasal banyak kesalahan duduk situ. Nabi SAW pesan dah kan, siapa boleh jaga lidah dia jamin syurga dalam bab menjaga lidah. Dan siapa yang boleh menjaga kemaluan daripada zina. Dan zina ni bukan sekadar duduk di kemaluan, tapi bermula daripada mata. Jadi maknanya apa? Kita ni kena memang senantiasa bertaubat dan beristighfar. Duduk saja-saja dalam kereta, astagfirullah, astagfirullah. Duduk masak dapur, astagfirullah, astagfirullah. Bangun pagi zikir pagi, astagfirullah, astagfirullah. Petang, astagfirullah. Duduk gitu tak apa dah. Pasal apa? Pasal kalau pun tak kerana dosa, maka taubat adalah ibadah. Jangan tunggu tersalah baru istighfar. Tak. Yang kelima, sebab taubat adalah kejayaan dunia dan akhirat. Taubat adalah kejayaan dunia dan akhirat. Kejayaan dunia dalam surah Al-Qasas ayat 67. Surah Al-Qasas ayat 67. Surah yang ke-28 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala sebut, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Dan barang siapa bertaubat dan beramal salih, maka semoga dia akan menjadi dari orang-orang yang berjaya. Surah Al-Qasas, surah 28 ayat 67. Berjaya dunia dan akhirat. Berjaya dunia, Allah bagi ketenangan, Allah bagi rezeki yang banyak, Allah bagi anak, Allah bagi kebun. Akhirat, masuk syurga. Dalilnya surah Maryam ayat 60. Surah Maryam ayat 60. Surah Maryam, surah yang ke 19 ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal salih. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Mereka itu akan masuk syurga. Taubat, masuk syurga.
wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Sebab yang keenam, banyak sebab nak kena taubat ni, ialah Allah Ta'ala menukarkan, atau kelebihan yang keenam, Allah menukarkan dosa menjadi kebaikan. Allah tukar dosa menjadi kebaikan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 70. Allah Ta'ala kata, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Orang taubat ni, dia bukan sekadar menghapuskan dosa, tetapi mengganti tempat dosa itu dengan pahala. Jadi kalau dia ni dosa banyak, dia taubat, bukan sekadar hapus dosa, malah ganti tempat dosa tu dengan pahala. Bahasa mudah kita kata, sebelum ni ada hutang 100,000, bila taubat bukan sekadar dibebaskan dari hutang, diberi pula hadiah 100,000. Jadi tadi berhutang 100,000, sekarang ada duit 100,000. Seronok tak? Seronok lah. Tak ada orang yang bermuamalah dengan hamba dia macam tu. Allah saja yang boleh buat. Kita dengan manusia boleh tak secara tu? Kita, orang buat salah dengan kita, nak maafkan satu perkara dah. Nak lupa pula, ya salam, tak akan lupa, biarlah maaf-maaf. Nak lupa, takkanlah. Bukan setakat lupa tu, kemudian kita buat bahaya pula kat dia. Dia tampar kita, nah, dia minta maaf, kita bukan sekadar maafkan dia, kita lupakan kesalahan dia. Bukan setakat lupa kesalahan dia, kita bagi hadiah pula kat dia. Awak ambillah, saya bagi hadiah. Dia tampar kita, kita bagi hadiah kat dia. Patut dia minta maaf, dia bagi hadiah. Ni tak, kita bagi hadiah. Ada tak manusia macam tu? Tak ada. Tapi Allah maafkan manusia, Allah lupakan kesalahan dia, malah Allah ganti dia dengan pahala. Ajaib. Sebab yang ketujuh, atau kelebihan dia yang ketujuh, mendatangkan rezeki dan kekuatan. Sebagaimana dalam surah Nuh ayat yang ke 10 hingga 12. 10 hingga 12. Surah Nuh, surah 71 ayat 10 sehingga 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, turun hujan lebat dengan sebab istighfar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, Allah bagi harta. وَبَنِينَ, anak pinak. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, Allah jadikan bagi kamu kebun. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, Allah bagi sungai yang mengalir. Bila istighfar, dari ayat yang sama, Allah bagi turun hujan, Allah bagi harta, Allah bagi anak, Allah bagi kebun yang subur, Allah bagi sungai yang mengalir. Satu ayat mengumpulkan banyak kelebihan istighfar. Okey. Yang ke-8, kita kena cepat, banyak cerita nak sebut hari ni. Yang ke-8, melarikan diri dari azab.
istighfar melarikan kita dari azab. Kerana Allah suruh kita lari kepadanya, lari dari azab Allah. Mana tempat paling selamat dari azab Allah? Mana tempat paling selamat dari azab Allah? Mana? Tempat paling selamat dari azab Allah. Cuba cari kat mana? Masjid? Ya ke? Tempat paling selamat dari azab Allah di mana? Syurga. Nak masuk syurga nanti. Lala ni. Majlis ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Surah Az-Zariyat, surah yang keberapa? 51. Ayat 50. Allah Subhanahu wa taala kata, "Fafirru ila Allah." Larikan diri. Larikanlah diri, kembalilah kepada Allah. Tempat yang paling selamat dari azab Allah ialah berada dekat dengan Allah. Tu je. Anak Nabi Nuh lari sampai puncak bukit nak selamat dari azab Allah. Selamat ke tak? Tak selamat. Nak lari mana dari azab Allah? Tak ada tempat yang boleh menyelamatkan seseorang hamba dari azab Allah melainkan berada dekat dengan Allah. Nak lari dalam gua, selamat tak? Tak selamat. Buat satu kubu bawah tanah, 70 kaki dalam tanah. Kunci kat bunker tu ada belakang. Ada aircon, ada peti sejuk, ada apa semua. Tak nak kena azab Allah. Selamat tak? Tak selamat. Naik pesawat, lari terbang sampai tu. Gimana tak kira lah. Tempat rahsia. Kalau Allah nak azab, boleh je. Allah boleh hukum seseorang hamba yang Allah murka dengan sekecil-kecil benda. Namrud cukup seekor lalat masuk dalam kepala dia, mati. Fir'aun punyalah kekuasaan dia, mati lemas. Nanti akhir zaman nanti ada Ya'juj Ma'juj. Semua orang tak boleh lawan Ya'juj Ma'juj ni. Kita tak tahu bila dia nak datang. Semua orang tak boleh lawan. Tapi Allah kalahkan mereka dengan ulat yang ada di leher mereka. Allah ni tak ada orang yang boleh selamat daripada azab dia. Satu je tempat yang kita boleh selamat dari azab Allah. Allah Ta'ala kata, "Fafirru ilallah." Larikan diri, berada dekat dengan Allah. Yang tu yang selamat. So poin kita yang ke-8, tujuan kita bertaubat adalah untuk melarikan diri dari azab Allah. Jadi nak selamat dari azab Allah, kena berada dekat dengan Allah. Cara nak dekat dengan Allah, kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Yang ke-9, untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Okey. Mendapatkan kehidupan yang baik dan tenang. Hidup tenang. Orang banyak istighfar ni hidup dia tenang. Mana dalil? Surah Hud ayat yang ke-3. Surah Hud ayat yang ke-3. Okey, surah Hud surah yang ke-11 ayat yang ke-3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila akhir al-ayah. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, supaya dia memberi kamu nikmat
kehidupan atau kesenangan hidup yang baik di dunia. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Semua yang kita sebut tadi Allah sebut, bukan kita saja-saja reka. Dan yang ke-10, kita bagi 10 sebab lagi ni. Yang ke-10, untuk menyucikan hati. Bila kita buat dosa, hati kita kotor. Makin lama makin gelap, makin lama makin hitam. Lama-lama orang panggil gelap gelita, tak nampak. Cara kita nak bersihkan dia, istighfar. Istighfar ni menyucikan hati. Bila kita istighfar, hati yang kotor tadi lama-lama bersih, lama-lama bersih. Tujuan kita bersihkan hati sebab apa? Supaya kita boleh menilai yang baik atau yang buruk. Hati yang bersih ni dia boleh menilai baik buruk. Ibnul Jauzi dalam kitab dia Ad-Da'u wad-Dawa, kita pernah baca dulu, memberikan gambaran, contoh dia seperti seorang lelaki, hati ni raja yang berada dalam istana kaca, yang di luar daripada dia banyak sangat musuh-musuh dia. Maka antara cara musuh dia nak melalaikan dia ialah dia bakar asap hitam sehingga kena dinding kaca. Lama-lama dinding kaca tu makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Maka sang raja tak nampak dah apa yang ada di balik kaca, sehingga dia tak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Tak ada jalan lain melainkan kita kena bersihkan balik kaca tu. Kalau kereta kita duduk dalam kereta, makin lama makin kena tanah, pak, wiper tak hidup, apa jadi? Kalau tuan-tuan bawa kereta dalam hujan, wiper tak jadi, macam mana? Saya pernah dulu naik kereta, wiper tak hidup. Kereta pula kereta lama. Ayah saya dulu pakai kereta Toyota KE30. Nombor dia JX2053. Kereta tu lah kita naik daripada kecil sampai besar. Nak boleh tukar van tu lama kereta tu. Balik kampung pun naik kereta tu je. Adik-beradik 8 orang penuh sah kereta. Kena tiba-tiba wiper mati. Punyalah ambil kain lak depan dia. Nak suruh nampak jalan. Kalau tak nampak apa jadi? Langgar tiang lah, aksiden situ, aksiden sini. Tu baru air duduk depan. Perlu tak kita kepada wiper? Perlu. Walaupun dia kecil, tapi dia menjadikan kita nampak. Cuba bayang kalau titik hujan tu warna dia hitam, dakwah. Titik, tak. Lama-lama wiper apa jadi depan? Wiper tak ada, apa jadi? Hitam. Tak nampak. Begitulah keadaan hati bila buat maksiat. Lama-lama hitam. Titik. Lama-lama kita dalam kereta tu hitam, gelap gelita, tak nampak apa. Seronok tak kalau kita naik kereta cermin hitam? Bukan cermin hitam gelap tu kita nampak, orang lain tak nampak tak? Kita yang dalam tu tak nampak. Seronok ke tak seronok? Mata duduk dalam kereta kebal rasa. Tapi kereta kebal pun nampak juga ke lubang. Ni tak nampak. Tak boleh nak bawa. Jam. Begitulah keadaan hati bila banyak dosa. Cara kita nak bersihkan dia, kena hidupkan wiper. Wiper dosa apa dia? Istighfar, taubat. Lama-lama dia bersih, Akhir sekali clear balik, kita pun nampak. Sebab tu hati yang banyak maksiat ni, kita kaya serba tak kena. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Bukan masalah hati sebenarnya, masalah maksiat yang menyelubungi dia. Pernah tak kita rasa letih, gundah gulana, apa semua, kita rasa kenapa hati tak tenang? Bukan masalah hati tak tenang, dia sedang menderita, menggelupur. Sebab kita telah tutup dia dengan kotoran maksiat.
Dia bagi indikator kat kita supaya kita rasa gelisah, supaya kita rasa tak tenang. Hati bagi indikator. Cuma dia nak bagi tahu tak mampu. Kalau dia boleh bagi tahu, "Hei Tuhan aku, tolonglah bersihkan aku." Tapi dia tak mampu. Dia hanya boleh bagi rasa tak tenang, gelisah. Sebenarnya ubat dia istighfar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Istighfarlah mana yang kita rasa mudah dan sesuai untuk kita. Ada orang tak hafal Quran, dia rasa nak baca Quran tu payah, nak kena duduk dia baca. Mungkin ada masa dia baca Quran, tapi waktu dia duduk di luar, dia paling mudah istighfar. Paling mudah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitulah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 10 sebab dan kelebihan istighfar. Berakhir dengan menyucikan hati. Adapun syarat taubat kita dah biasa dengar. Syarat taubat ni ada 4 ataupun 5. Syarat pertama mesti berhenti dari dosa. Syarat yang kedua menyesal di atas dosa. Yang ketiga berazam untuk tidak kembali melakukannya. Kembali melakukannya. Tapi kalau tiba-tiba buat juga ataupun kembali juga, boleh istighfar balik? Boleh. Dia tak ada tarikh luput. Istighfar ni tak ada berapa repeat berapa kali. Kalau 3 kali lepas tu buat lagi, tak terima dah taubat, tak ada. Dia tak ada istilah tu. 100 kali repeat, 100 kali istighfar, 100 kalilah Allah Ta'ala terima. Tak ada masalah. Tapi selama waktu kita istighfar tu ada keazaman untuk tidak kembali. Memang kita berazam tak kembali dah, tapi selepas beberapa ketika kita dilalaikan kembali. Istighfar balik. Masa istighfar tu tak nak buat dah lepas ni. Lepas tu buat pula. Tak apa, selama kita waktu istighfar tu memang betul kita nak berhenti. Jangan pula kita istighfar tapi tahu dah dalam hati ni tak nak berhenti lagi istighfarnya. Yang tu lain. Tu bab lain. Ada orang istighfar, dia istighfar tentang satu dosa dalam keadaan dia tak mampu taubat daripada dosanya yang lain. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi itu tak panggil taubat lah. Dia tu panggil istighfar saja. Taubat dengan istighfar ni ada beza tak? Ada. Taubat ni minta ampun. Taubat ni kembali kepada Allah. Istighfar ni minta ampun. Ada orang istighfar tanpa cukup syarat taubat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dia tak akan dapat kelebihan orang yang taubat. Dia tak sama lah. Ada orang mulut dia istighfar senantiasa tapi dia tak taubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia yang satu tu, yang dia istighfar kepadanya. Dan kadang-kadang istighfar ni hanya satu dosa tanpa merujuk kepada dosa-dosa yang lain. Dia banyak dosa, cuma hak ni dia rasa bersalah. Dia istighfar, dalam masa yang sama dia ada lagi banyak dosa lain. Masa dia istighfar. Boleh tak macam tu? Kita kata boleh. Cuma sebaiknya taubatlah. Sebaiknya taubat. Istighfar ni urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang tu berulang-ulang, boleh selama dia cukup syarat taubat dia. Syarat yang keempat ialah ikhlas dalam bertaubat. Mesti ikhlas kerana Allah. Syarat yang kelima, mesti bertaubat sebelum expired. Expired ni ada dua expired date. Satu expired date kita
Yang kedua, expired date dunia. Expired date kita bila? Nyawa duduk di halqum. Sebab tu dia kata Fir'aun bertaubat, tapi taubat Fir'aun tak diterima. Sebab apa? Sebab bila dia dah taubat kepada Allah, dia minta ampun tu, nyawa dia sudah di halqum, maka Allah tak terima taubat Fir'aun. Dia sempat bertaubat, tapi taubat dia tidak diterima. Dia katakan di akhir hayat dia, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Allah Ta'ala kata, sekarang ni baru nak taubat. Padahal dia dah hidup lama, taubat dia tidak diterima, dia mati dalam keadaan kafir. Itu Fir'aun. Expired date yang pertama, nyawa kita. Expired date yang kedua, sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Bila matahari terbit ufuk barat, taubatlah 100 kali pun tidak akan diterima oleh Allah. Ada lagi tambahan yang keenam kalau berkaitan dengan manusia. Tambahan yang keenam kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf dengan manusia tersebut. Okey. Kalau dia tak nak maaf, macam mana? Minta ampun dengan Allah, lepas tu minta dengan Allah lembutkan hati dia. Kalau tak lembut juga macam mana? Minta dengan Allah supaya Allah bagi kat dia syurga di akhirat nanti. Kan kita dah cerita ke mukmin sama mukmin kan, bergaduh adik-beradik ni sama mukmin ni, akhir sekali bergaduh depan syurga. Tu depan syurga tu bergaduh. Nak masuk syurga tak nak? Nak maafkan. Maaf, kena maaf masuk syurga lah sekali. Nampak tak? Gitu ke mukmin sama mukmin. Cuma jangan anggap enteng dan remeh lah. Kezaliman dengan manusia ni jangan anggap remeh. Buatlah istighfar dan minta maaf senantiasa. Minta maaf senantiasa. Orang nak maaf ke tak nak maaf, itu urusan dia. Tapi kita minta maaf senantiasa. Bagi orang yang diminta maaf kepadanya, maka yakinlah bahawa bila kita memaafkan, kita bukan sebab nak suruh dia tu dapat masuk syurga, kita dulu nak masuk syurga. Ada kata, oh senanglah macam tu, buat maaf, buat salah mesti minta maaf, buat salah minta maaf, senanglah. Seronok kan jadi orang Islam, dia kata. Buat salah minta maaf, buat salah minta maaf. Contoh, kita maafkan orang ni bukan nak bagi keselesaan kat dia je. Sebelum dia dapat kemaafan kita, Allah dah tinggikan darjat kita dulu. Kan? Lepas tu saya dah sebut dalam bab sabar sebelum daripada ni. Kadang-kadang Allah bagi kepada kita, datangkan orang yang buat salah dengan kita sebagai sebab Allah nak angkat darjat kita. Dengan apa? Dengan kemaafan kita terhadap dia. Kalau dia tak buat salah dengan kita, kita pun tak boleh maafkan. Tapi bila dia ada buat salah kepada kita, pertama kita ada pahala sabar. Yang kedua, bila kita maaf, kita tinggi darjat lagi daripada dia. Betul tak? Jadi Allah ni maha kaya. Bila dia datang ke sesuatu kepada kita, mesti ada hikmah dan sebab yang Allah Ta'ala lebih tahu. Baik. Jadi kesalahan dengan manusia, minta maaf. Kita nak pergi kepada cerita kita pula. Perkara-perkara yang membantu kita untuk bertaubat. Faktor yang mendorong kita bertaubat. Apa dia? Pertama, keikhlasan kepada Allah. Bila kita ikhlas kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan kita orang yang bertaubat. Yang kedua, memperbanyakkan amal soleh. Kita buat amal soleh, lama-lama amal soleh itu akan membawa kita kepada taubat. Malah amal soleh itu sendiri menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, merasakan
beratnya beban dosa. Yang ni penting. Ada orang duduk dalam kereta, wiper tak hidup, cermin hitam, gelap gelita, dia rasa okey. Dia rasa okey. Kita tak okey, kita tension. Ui, macam mana nak bawa kereta macam tu? Dia okey, no hal, tak ada masalah. Yang penting aircon hidup. Kereta tak jalan tak apa, aircon hidup. Dia lupa aircon tu lama-lama kalau tak jalan, mati dalam tu. Karbon monoksida. Itu kita. Nikmat tu, aircon tu nikmat. Padahal hati ni menderita dah. Cermin gelap, tak ada cuci, tak apa. Aku okey je selama aircon hidup. Habis tu mu nak pergi mana? Destinasi tak sampai. Mu dengan aircon nak pergi mana? Aircon sama situ je, tak gerak. Kita dalam hidup dunia kita tu aircon lah, aircon. Tapi kita tak pernah bawa pandu diri kita kepada kebaikan sebab cermin depan kita gelap. Analogi itu faham tak? Cermin kata kita gelap, kita tak boleh bawa kereta kita ke destinasi. Tapi aircon kita hidup, kita pun selesa dengan aircon kita. Habis tu nak gimana? Last sekali habis minyak. Bila habis minyak apa jadi? Aircon mati, kereta mati, apa semua panas kita. Last kali menderita dalam kereta tu, tak ada nak gimana. Kalau membawa kereta sampai destinasi, dekat sana bukan aircon lagi ada. Ada dapur, ada peti sejuk, ada bilik tidur, ada apa semua. Keluar kereta, tidurlah dalam rumah tu selesa. Itulah nikmat kita. Ni setakat ada dalam kereta, aircon kereta tu dah mula sombong dah. Lagi dahsyat, aircon tak ada, kipas kecil je dalam kereta. Dia punya app punyalah sombong, kipas kecil tu pun dia dah. Tu orang miskin, sombong. Dosa banyak, nikmat tak ada. Bawa kereta, dah lah kereta kecil. Macam kereta saya tu, kereta kelisa. Okey lagi lah. Cermin gelap, aircon tak hidup, ada kipas kecil je. Air hujan. Hari pula hujan. Oh, dia punya seronok duduk dalam kereta. Kejap je, dah habis minyak, apa semua ada. Duduk situlah kamu, tak pergi mana-mana. Padahal kalau dia usahakan wiper dia tu, bersihkan sikit, start kereta, gear 1 pun tak apalah, slow. Orang lain 120 km sejam, dia tak apalah, aku ni 10 km sejam. Slow, nampak bayang-bayang sikit. Ada juga wiper. Sampai rumah, alhamdulillah sampai juga aku kat rumah. Bolehlah keluar rumah, masuk dalam kereta rumah. Keluar kereta masuk rumah. Ada sofa, ada bilik tidur, ada dapur, peti sejuk, meja makan, ada pelayan. Oh Allah, seronok tak? Seronok. Itu baru gambaran kita dengan rumah kita. Bagaimana kita dengan syurga? Jangan dilalaikan dengan kenikmatan yang sementara. Baru dapat aircon sikit, dah lupa dunia dah. Baru dapat kerja, tak semayang, tak apa dah. Dapat rumah besar sikit, mula lupa nak datang masjid. Jangan. Kehidupan kita ni sementara. Bersihkan hati kita. Mesti rasa bebannya dosa. Yang keempat, mesti tinggalkan circle. Tahu circle? Orang niaga bisnes panggil circle. Kawan-kawan yang banyak buat maksiat. Jangan berkawan dengan ahli maksiat. Bahasa yang keempat kita. Yang kelima, kalau ada alat-alat maksiat, buang benda-benda yang berkait dengan maksiat dan dosa. Alat muzik, buang. Orang tanya, kalau dia ada baju seksi, Ustaz, boleh tak bagi hadiah kat orang? Ada orang tanya saya, Ustaz, dulu saya seksi.
Dia tak katalah dia seksi gitu, dia kata dulu saya ni pakaian adalah ustaz kecil-kecil ketat-ketat. Kalau saya bagi orang macam mana ustaz? Dia nak buang sayang, buat baju dia mahal-mahal. Dia sekarang dah pakai tutup aurat, pakai yang muslimah. Jadi nak bagi baju-baju tu kat orang. Saya pun jawab macam mana saya jawab. Kalau kita bagi kat orang, kita bantu orang pakai seksi pula. Melainkan kita pesan awak pakai ni depan suami awak je pakai. Boleh lah kalau kita jangan buang nak pakai depan suami, boleh. Tapi kalau kita bagi ke orang pakai seksi juga, kita bantu dia pakai macam tu, tak pasal. Kita pula dapat saham. Jadi imma kita simpan pakai tempat yang dibenarkan depan suami, ataupun kita bakar. Pergi membazir, tak membazir sebab kita berlepas diri dari kemaksiatan. Okay? Yang keenam, berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Yang ketujuh, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kelapan, mengingati azab dan balasan bagi dosa. Baru kita nak masuk bab cerita. Kita kan sentiasa ada cerita. Bab kita ni kira mengambil teladan dari orang-orang soleh. Cerita kita ni cerita taubat yang sangat istimewa. Cerita taubat ni sangat istimewa, dan sebenarnya banyak cerita-cerita taubat ni. Kalau kita yang famous, apa dia cerita famous? Orang lelaki bunuh 100 orang, kemudian dia taubat, kemudian dia pergi nak berpindah daripada tempat dia, mati tengah jalan. Kemudian turun 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Bergaduh 2 malaikat, khilaf. Malaikat pun ada khilaf juga. Satu malaikat rahmat, dia kata ini aku punya nyawa, aku nak ambil dia bawa ke syurga. Sebab apa? Dia dah bertaubat. Malaikat azab kata, mana ada, dia tak sampai lagi tempat yang dia nak pergi. Jadi Allah turunkan satu lagi malaikat menjadi hakim, ukur jarak dia. Mana tempat yang lebih dekat, maka dia ahli negeri tersebut. Lalu diukur jarak dia lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi, lalu Allah terima taubat dia. Itu masyhur cerita. Ada cerita seorang penzina Bani Israel yang bagi anjing minum daripada kasutnya. Lalu Allah rahmati dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Cuma kisah-kisah taubat macam ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena hati-hati jangan sampai kita ni jadi orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Kita dengar cerita-cerita macam tu, oh kalau gitu cukup bagi anjing minum, tak apa dah ni. Itu tertipu dengan rahmat Allah. Betul, dia dengan sebab bagi anjing dia minum, dia bagi Allah merahmatinya. Tapi bukan bererti dia berpada dengan amalan tersebut. Kisah wanita Bani Israel tadi bukan berhenti dia mati situ. Bererti Allah rahmati dia. Selepas daripada tu mungkin dia bertaubat kepada Allah daripada sifat zina dia. Kemudian dia baik amal ibadat dia dan dia mati dalam keadaan beriman. Sebab tu kita kata, kadang-kadang Allah nak bagi kepada kita sebab hidayah ni macam-macam. Orang tu ahli maksiat selama ni, tiba-tiba dia berubah. Kita kata mungkin ada sebab. Doa mak ayah dia dulu ke, sedekah dia kepada fakir miskin ke, begitu yang dia tak sedar. Akhir sekali dia berakhir hidup dia dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab hadis yang tadi bukan menunjukkan dia mati waktu tu, tak. Beza dengan lelaki yang bunuh 100 nyawa, dia mati dalam keadaan taubat. Penzina tadi dengan sebab bagi minum air dalam kasut dia, tapi cerita dia tak sudah situ. Masih ada lagi sambungan riwayat hidup dia.
Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam syurga ke apa ke. Cuba tengok balik, jangan tertipu. Sebab apa? Ada banyak lagi hadis-hadis ancaman kepada kita buat dosa. Dia tak semayang, tiba-tiba dia kata tak apa, aku tak semayang pun, aku masuk syurga dengan sebab bagi air. Aku jaga kucing 10 ekor kat rumah, dia bagi makan kucing. Oh, Bani Israel tu seekor anjing boleh masuk syurga. Mu tak semayang tu bab lain, hang bagi tu bab lain. Jangan ambil satu hadis nak justify kita punya maksiat. Boleh faham? Jadi kisah-kisah macam ni tujuan dia adalah untuk menggambarkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, memberi galakan kita untuk bertaubat. Jangan pula kita faham hadis ni sebaliknya, galakan nak buat maksiat. Boleh faham? Tak apa, Allah tu luas rahmatnya. Apa jadi? Kalau kita kuat maksiat, salah pemahaman gitu. Dia kena faham luasnya rahmat Allah. Kalau kita aku nak taubat, yang tu betul. Orang yang salah ni dia akan buat macam mana? Tak apa, buat maksiat pun Allah kan Maha Pentaubat. Tu dia panggil tertipu dengan rahmat Allah. Berapa ramai ahli maksiat tak nak bertaubat disebabkan mereka tertipu dengan kasih sayang ni. Dia kata tak apa, nanti tua saya taubat lah, nanti pencen lah, nanti tu lah, nanti. Dia menangguh-nangguhkan taubat di atas rasa dia kasih sayang Allah tu sangat luas. Tu sebenarnya tersalah faham, silap faham tentang rahmat Allah. Dia bila dengar cerita macam ni, oh kalau gitu aku dah dosa banyak sebelum ni, Allah terimalah taubat aku, jadi aku nak taubat. Jangan tunggu, kalau gitu aku kena bunuh 100 nyawa dululah baru nak taubat. Jangan fikir macam tu. Kalau fikir kalau gitu zina dululah baru bagi minum anjing. Tak boleh, bukan begitu maksud hadis tu. Okey. Jadi kisah dua masyhur. Kisah pertama bunuh 100 nyawa, yang kedua wanita Bani Israel bagi anjing minum. Tapi ada kisah lagi yang mungkin kita nak kena dengar kisah ni. Kisah ni famous juga, cuma tak sehebat dua cerita awal lagi. Cerita dia nama seorang lelaki nama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'iz ni lelaki zaman Nabi, sahabat Nabi. Nama apa? Ma'iz. Bukan Muiz. Kita biasa Muiz. Ma'iz tak ada kan? Ma'iz ni nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Satu hari dia datang jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, sucikan aku. Nabi SAW tolak dia. Nabi kata, waihak, irji', pulang istighfar kepada Allah, taubat. Dia pulang. Kemudian datang balik. Dia kata, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Nabi kata, waihak, pulang balik istighfar, taubat. Dia pergi, datang balik, Rasulullah, sucikan aku. 3 kali dia datang, Nabi SAW tolak dia 3 kali. Nabi kata, balik istighfar. Kalau boleh Nabi tak nak dengar pengakuan dia. Batu Islam ni kalau boleh bukan nak hukum, kita nak galak orang taubat. Kecuali kalau orang dah terang-terangan dan tak ada niat nak taubat, yang tu kita hukum supaya dia berhenti daripada dosa dia. Tapi kalau dia dengan kerelaan hati nak berhenti daripada dosa, kita galakkan, alhamdulillah. Bukan nak hukum pun, nak suruh dia berhenti daripada dosa. Orang ni dah nak berhenti daripada dosa, Nabi tak nak dengar. Nabi kata, balik istighfar, taubat je. Balik istighfar, taubat. Dia kata, Rasulullah, sucikan aku. 3 kali dia minta, 3 kali Nabi tolak dia. Siapa sahabat ni nama dia? Ma'iz bin Malik. Bila kali keempat, Nabi kata ke dia, fima utahhiruka. Nabi kata, aku nak bersihkan kamu dari apa? Nabi tak tahu pun dosa dia. Seolah-olah dia nak kata, Rasulullah, aku nak taubat daripada dosaku. Nabi kata, balik. Aku sucikan aku.
Nabi tahu dia ni nak suruh hukum dia daripada kesalahan. Cuma Nabi tak tahu kesalahan dia apa. Nabi kata balik. Kalau kita kata tak payah cerita kat aku dosa mu apa, balik istighfar je. Ni kita kadang-kadang pergi jumpa ustaz habis yang cerita dosa dia daripada A sampai Z. Tak payah. Ustaz bukan padri supaya Kristian nak dengar dosa. Padri lain lah, dia dengar belakang cerita orang, dengar habis cerita aib orang. Kenapa nak dengar? Tak payah. Kalau dia betul nak bertaubat, antara dia dengan Allah cukup. Tak payah buka dosa dia. Jadi Nabi ni tak nak dengar pun pengakuan Ma'iz. Nabi kata balik istighfar, taubat. Kali keempat tu baru Nabi tanya dia, kamu nak minta suci daripada apa? Lalu dia kata minaz zina, daripada dosa zina. Nabi SAW tanya sahabat, dia ni gila ke ni? Sahabat kata, tak, dia bukan orang gila. Habis tu dia minum arak tak? Lelaki pun ada seorang lelaki bangun, dia pun cium bau Ma'iz, tak ada bau arak. Dia kata apa? Tak ada Rasulullah, tak ada bau arak. Nabi tanya dia, kamu berzina? Lalu dia pun kata ya. Akhir sekali dia direjam. Okay? Sehingga mati. Maka manusia berpecah dua. Ada yang kata Ma'iz sudah binasa dengan sebab dosa. Ada orang kata Ma'iz sudah bertaubat kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada itu, ringkas cerita, satu hari sahabat duduk bincang-bincang, Nabi pun datang. Nabi kata beristighfarlah kepada Ma'iz. Faqalu ghafarallahu li Ma'iz bin Malik. Semoga Allah mengampunkan Ma'iz bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ma'iz telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dibahagikan kepada seluruh umat, nescaya cukup taubat itu. Apa maksud seluruh umat cukup taubat dia? Dengan taubat Ma'iz tu, kalau Allah nak ampunkan seluruh umat, cukup. Besarnya nilai taubat dia. Ni kisah taubat lelaki yang berzina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki, tu cerita lelaki. Seorang wanita pula, Ghamidiyah. Ada lelaki, kemudian ada wanita. Yang lelaki nama Ma'iz, yang perempuan nama Ghamidiyah. Ghamidiyah ni dia datang kepada Nabi juga, dia suruh sucikan dirinya. Kemudian dia pun Nabi suruh balik juga, balik istighfar, taubat. Sehingga dia kata dalam riwayat Imam Muslim ni, dia kata aku nampak macam kamu nak tolak aku sebagaimana engkau tolak Ma'iz, tapi aku tetap juga nak mengaku. Lalu Nabi tanya, dosa apa pula kamu? Ni cerita lah, lepas daripada itulah, lepas kisah Ma'iz ni beberapa ketika, dia kata aku mengandung dari zina. Si perempuan ni mengandung dari zina. Nabi kata, betul ke kamu mengandung? Dia kata ya. Nabi suruh dia balik sehingga bersalin. Bila dia bersalin, fakafalaha rajulun minal ansar, sehingga ada orang jaga dia sampai dia bersalin. Seorang lelaki daripada Ansar jaga dia sampai dia bersalin. Lepas bersalin, lelaki tu datang jumpa Nabi.
Dia kata Ghamidiyah dah bersalin. Nabi kata idzan la narjumaha wa nad'a waladaha saghiran laisa lahu man yurdi'u. Kita tak boleh hukum dia nak tinggalkan anak dia tanpa ada yang menyusukan dia. Sehinggalah laki Ansar tu kata, ada seorang laki, ilayya rada'uh, tak apa bahagian nyusu, aku cari orang lain untuk menyusukan. Sehingga farajamaha, dia pun direjam. Dan dalam kisah yang sama, ada riwayat yang kata Nabi suruh dia balik lagi sampai anak tadi habis menyusu. Bila dia datang kembali, bawa anak dia pegang roti, Nabi tahu dah anak ni dah tak perlu menyusu, dia dah boleh makan roti dah. Kemudian direjam si ibu ni sampai mati. Dalam keadaan tu terpercik darahnya sehingga kena kepada Khalid bin Al-Walid, kena rejam. Darah dia terpercik sampai kena. Kuat lah ni. Lalu Khalid pun sabbaha, Khalid pun cela dia. Nabi SAW kata, mahlan ya Khalid, tenang wahai Khalid, demi Allah wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau peminta maksin, dia panggil maksin ni, sahibu maksin, peminta cukai yang zalim, kalau orang tu minta ampun, taubat Ghamidiyah ni cukup untuk mengampunkan dia. Maknanya besarnya. Kemudian Nabi salatkan jenazah kepada Ghamidiyah dan Nabi kebumikan dia. Dan hebat dia lah pada kita, sebab dia Nabi salat jenazah dia. Maknanya apa? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dua kisah ni kisah besar. Taubat Allah ni, pintu rahmat Allah ni sangat luas. Yang kita sebut tadi kisah dosa-dosa yang besar, dosa yang sangat-sangat besar, bunuh orang, zina. Kalau dosa begitu Allah Ta'ala ampunkan, apatah lagi dosa-dosa yang tak sampai tahap. Jadi apa yang kita boleh ambil faedah ialah luasnya rahmat dan pengampunan Allah. Sebab tu saya tekankan di sini. Cerita ni ada banyak cerita taubat, tapi saya berpada dengan kisah para sahabat tadi. Kita kena kenal Allah ni Subhanahu wa ta'ala telah menamakan dirinya dengan yang Maha Pengampun. Dalam bahasa Arab apa dia? Yang Maha Pengampun dalam bahasa Arab ni apa dia? Yang Maha Pengampun. Ghafur. Innallaha ghafurur rahim. Ghafur. Ghafur ni maksud apa ghafur? Maha Pengampun. Kalau ghafur, tapi Allah juga ada nama Ghaffar. Sebab tu ada nama Abdul Ghafur, ada nama Abdul Ghaffar. Apa beza Ghafur dengan Ghaffar? Dua-dua Allah Ta'ala sebut, ada beza. Ghafur ni sangat luas keampunannya. Sebab tu dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala kata, ya ibadi law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai hambaku, dalam hadis 40 pun ada hadis ni, riwayat At-Tirmidzi. Kalaulah dosa kamu ni sampai ke langit tingginya, kemudian kamu bertaubat kepadaku, nescaya aku ampunkan kamu. Maknanya apa? Luasnya keampunan Allah. Kalau tak kerana luasnya keampunan Allah, orang yang bunuh 100 nyawa tadi, payah dia nak terima taubat, tapi Allah ampunkan. Apa kata kalau dia bunuh 1000 nyawa pun sama.
Kalau dia bunuh sejuta nyawa pun sama. Kalau tiba-tiba, Rasulullah kata tiba-tiba lah, Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi, dulu waktu dia jadi musyrik, berapa ramai dah orang Islam yang dia bunuh masa perang. Ramai. Tapi bila dia taubat masuk Islam, Allah ampunkan dosa dia. Marilah siapa dia pembunuh paling besar dalam dunia ni. Dalam kategori yang membunuh ni, siapa paling banyak kali bunuh orang? Hitler contohnya, berapa juta orang dia bunuh. Pol Pot kat Khmer Rouge tu, berapa juta orang dia bunuh. Dia sebenarnya dalam bab yang bunuh ni tak boleh lawan orang bukan Islam belaka. Tentera Mongol bunuh berjuta orang Baghdad. Orang Islam tak ada tahap tu. Kalau perang orang Islam tak ada lah bunuh juta-juta tu. Tu pun perang. Kalau dia panggil pembunuh yang bunuh orang ramai macam dekat New Zealand tu, orang Islam tak ada buat macam tu. Cuma itulah masalahnya, orang yang kata tuduhan Islam tu teroris. Tapi kalau andai kata tiba-tibalah orang yang sama seperti Pol Pot yang bunuh 2 juta orang, tiba-tiba andai kata ni, kita ambil kes contoh ya ni, tiba-tiba dia nak taubat kepada Allah, apa jawapan kita? Allah terima ke tak terima? Allah terima. Sebab apa? Allah ni maha luas keampunannya. Kata Allah, innallaha ghafurur rahim. Kalau ghaffar pula ghaffar. Ghaffar tadi saya sebut Tawwab. Ingat tak Tawwab? Tawwab dengan Ghaffar, kalau dalam bahasa Arab, dia punya baris tu sama. Wazan kita panggil dalam bahasa Arab. Tawwab, Ghaffar, Fa'al. Baris huruf pertama baris atas, huruf kedua sabdu baris atas, ada alif, kemudian huruf akhir. Tawwabun, Ghaffarun, Fa'alun. Benda sama. Maknanya senantiasa. Kalau Tawwab, senantiasa bertaubat. Kalau Ghaffar, senantiasa mengampunkan. Jadi pada manusia senantiasa taubat, pada Allah senantiasa mengampunkan. Jadi sebab tu dalam bab taubat ni jangan pernah jemu dan puas. Istighfarlah senantiasa sampailah kita mati. Jangan kata tak perlu dah, banyak dah istighfar saya, juta kali dah istighfar. Istighfarlah. Sebab kalau andai kata kita dah tak ada dosa sekalipun, istighfar itu tetap memberikan kebaikan kepada kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik. Cukuplah setakat tu kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan mengampunkan dosa-dosa kita. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.